Kita pergi ke slide yang seterusnya. Apa ni? Sedapnya. Adik-adik nak yang mana? Yang kiri ke yang kanan? Kanan. Kanan. Atau Duduk sudah sangat. Adik-adik ni kan penat tahu tak ni dia nak pilih. Adik-adik ni kan mesti kalau mak ayah kan hari ni kita nak makan apa? Mesti dalam otak dia dah terfikir. Burger. Mesti lah kena fikir sendiri. Dia dah terfikir lah. Kentang goreng. Kentang goreng lah. Apa fast food nak makan burger mana, pizza mana nak makan dia mesti fikir tu dulu. pasta pun nak. Betul. Pasta, betul. Dia takkan. Yang tu yang ada buah dah lima tu. Ni jarang-jarang lah. Saya nak makan buah ada 5 je lah. Saya makan buah cakap ini jarang-jarang. So ini apple. Ni yang saya cakap. You are what you eat. So kalau awak makan yang belah ni banyak ni, besok awak tahulah dah besar besok awak jadi macam mana. Kalau awak makan yang belah sini banyak, dia bersih lah. Tahu pun. Yang tu kan. Okay. Nak makan fast food, nak makan ramen, nak makan apa lagi? Maggi, segera tak apa. Boleh makan, tak ada masalah sebab benda-benda tu halal, benda-benda yang boleh dimakan. Cuma adik-adik kena berpada-pada. Kena berpada-pada. Bila kita kata berpada-pada tu janganlah setiap hari nak makan. Janganlah macam tu. Makan sebulan sekali. Kan sebulan sekali ke. Sebab setahun sekali. seminggu 2 kali. Lama dah. Lama sangat. Setahun sekali ada. Setahun sekali. Ikut adik-adik tapi janganlah terlalu kerap. Sebab makanan proses ni, makanan yang dah siap proses, makanan segera ni, kadang-kadang dia bila kita makan terlalu banyak, ambil terlalu banyak, dia akan menyebabkan mudarat pada badan kita. Jadinya makanan yang terbaik adalah makanan yang sebelah sini ni. Ni kita panggil makanan sunnah. Buah-buahan dan juga ini nama dia makanan sunnah adik-adik. Hari ni saya akan cerita pasal makanan sunnah juga. Saya akan kongsikan pasal makanan sunnah tu. Tapi sebenarnya makanan sunnah ni banyak dijual Makanan sunnah ni banyak dijual. Dengar tak? Dengar sangkut. Sangkut? Dengar. Kan? Punya apa ni? Apa ni? Okey, makanan sunnah ni. Dah okey. Okey, makanan sunnah ni dia banyak jual kat mana-mana dek. Maknanya kalau kita nak beli dekat pasar raya pun ada. Tapi ada juga yang jual produk-produk tu. Tapi adik-adik dengan ibu bapa ni dia kena tengok betul-betul. Pastikan kadang-kadang dia campur-campurkan, dia kata 7 in 1 makanan sunnah. Ada ni. Kadang-kadang tak elok. Tak elok makanan sunnah ni campur-campurkan sebab ada kajian yang menunjukkan kalau terlalu banyak campuran ataupun campuran dia tu tak betul, dia boleh memudaratkan. Jadi adik-adik ni kena pilih yang terbaik. Ibu bapa pun sama kena cari yang terbaik. Kalau ada nak beli produk ke makanan sunnah, pilih yang terbaik. Tapi yang paling baik adalah kita beli yang original punya. Maknanya makanan sunnah tu yang belum bercampur-campur lagi. Itu yang paling baik. Biasa selalunya kalau adik-adik kat sini dia ada buah zaitun, buah tin. Biasanya bila adik-adik dapat makan makanan sunnah ni? Biasanya. Tak ada jawapan? Tahu, saya tak tahu. Bulan puasa. Kita makan kurma kan bulan puasa ataupun musim-musim orang balik haji, dia akan bagi kita kacang-kacang, badam-badam. Itu semua makanan sunnah. Orang balik haji dia bagi kita makanan tu, makanlah semua tu. Sebab itu adalah makanan sunnah. Okay, next. Ni yang saya cerita pasal makanan sunnah. Yang paling ini badam kan. Ni apa ni? Apricot. Kemudian ada kismis, ada kurma, ada buah tin.
Okey, ada macam-macam jenis makanan sunnah. Okey, makanan sunnah ni ada dua definisi. Okey, ada dua definisi. Ada satu kajian yang dibuat, ada dua definisi tentang makanan sunnah. Yang pertama ni dia cakap makanan sunnah ni adalah semua jenis makanan yang berasal daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Itu yang pertama. Yang kedua dia kata, menurut para ilmuwan Islam yang bijaksana telah mendefinisikan makanan sunnah ni sebagai jenis makanan yang membawa kebaikan kepada manusia sama ada dinyatakan dalam Al-Quran dan Hadis atau tidak dinyatakan kedua-duanya. Okey? So maknanya kita kena makanlah makanan yang memberi manfaat kepada kita. Sebabnya sekarang ni kita banyak melupakan makanan sunnah ni sebab kita banyak sangat dekat iklan-iklan TV jaranglah keluar tentang makanan sunnah. Banyak keluar pasal makanan segera. Kita tengok pun drama Korea, tengok makan ramen sedapnya. Makan ramen kan? Jepun, Jepun. Korea ni makan apa? Makan ramen. Kimchi. Kimchi Jepun. Okey, kita di depan mata kita adalah jenis-jenis makanan yang macam tu. Kita jarang sangat nampak makanan-makanan sunnah ni, okey? Tapi sebenarnya makanan sunnah ni lah yang kita kena amalkan. Okey. Ni apa? Senang nak teka. Okey, kurma ni manis. Kurma ni manis dan selalunya bulan puasa kita ambil kurma ni. Betul tak? Kenapa? Sebab dari situlah kita nampak kurma ni memang bagi kita tenaga sebenarnya. Dia bantu, dia kuatkan tulang, dia bantu kawal berat badan, dia cegah kanser, dia mengelakkan serangan angin ahmad. Ini semua saya dapat dalam jurnal dalam kajian. Memang dalam kajian memang ditunjukkan buah kurma ni memang ada macam-macam kelebihan buah kurma ni. Kalau adik-adik nak tahu, buah kurma ni dia ada kedudukan yang istimewa dalam Islam. Sebab pohon kurma tu dicipta dari lebihan tanah ciptaan Nabi Adam. Buah dia tu tak berbau, buah kurma ni tak ada bau. Jadi artinya dia terpelihara dari haiwan yang memakan dan merosaknya. Dia tak ada bau, jadinya tak ada haiwan yang makan. Yang makan buah kurma ni, yang tak ada haiwan yang akan merosakkan buah kurma ni. Okey. Selain daripada adik-adik ayat Al-Quran pun ada disebut dalam Al-Quran lah, dalam surah Maryam. Okey, tentang buah kurma ni lah, yang mana buah kurma ni memberi kesihatan sebab Allah memerintahkan Maryam makan buah kurma ni selepas beliau dalam keadaan lemah selepas bersalin. Ini membuktikan yang buah kurma ni keajaiban buah kurma ni dia penyembuh. Dia zat lengkap dalam manusia. Lepas ni janganlah tunggu bulan puasa baru nak ada buah kurma, baru nak beli buah kurma, baru nak ada buah kurma dekat dalam rumah. Kalau boleh setiap masa ada buah kurma ni, kita makan buah kurma. Okey, yang kedua apa ni? Kismis. Ini benda yang kecil yang sedap. Kalau boleh adik-adik makanlah setiap hari. Suruh mak ayah beli. Daripada adik beli snack apa-apa yang bukan juga. Jadi adik beli kismis ni, makan kismis ni. Sebab para ulama ni dia memang menggalakkan dia punya pelajar-pelajar dia yang menghafal Al-Quran untuk makan buah kismis ni. Sebab kismis ni boleh menambahkan daya ingatan. Sebab Ibn Qayyim dia berkata, siapa yang ingin menghafal hadis, hendaklah sering memakan kismis. Petikan kitab Tib An-Nawawi. Siapa yang rasa macam kenapa belajar macam tak boleh nak hafal, tak boleh nak masuk, banyakkanlah makan kismis. Maknanya beli, janganlah makan banyak-banyak sangat. Janganlah makan sekali beli satu kotak terus makan. Jangan, makan sikit-sikit asalkan kita istiqomah. Setiap hari kita makan tu. Okay? Alright, ni apa? Madu. Madu. Itu adalah madu. Okey, madu ni pun macam-macam kebaikan madu, macam-macam untuk rawatan. Kadang-kadang bila kita demam ke, kita batuk ke, kita sakit tekak ke, mak kita suruh makan madu. Dari situ pun kita tahu makanan madu ni adalah makanan yang baik. Dia pun ada disebut dalam surah An-Nahl juga, diceritakan tentang madu ni. Okey, nanti adik-adik boleh semak lah.
Okey, seterusnya apa ni? Minyak zaitun. Minyak zaitun. Zaitun. Okey, adik-adik tengok kat sini minyak zaitun ni dia ada ditulis. Okey, dia ada diceritakan dalam surah An-Nur. Surah An-Nur ayat 35. Apa tadi? Okey, surah An-Nur. Ini surah An-Nur diceritakan tentang minyak zaitun. Ayat ni dia bagi gambaran kepada kita ni betapa indahnya cahaya tu menjadikan kita berfikir apakah yang menjadikan minyak zaitun tu bukan sahaja bercahaya dalam ayat ni, malah para ulama tu dia mengatakan bahawa minyak zaitun tu boleh menerangi hati seorang penuntut ilmu. Yang menjadikan hafalan dia mudah dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menaunginya. So bagusnya lah minyak zaitun ni sebenarnya. Sebab minyak zaitun ni dia kaya dengan macam-macam oksida semula jadi, lemak sihat. Sebab itulah kita kena makan makanan sunnah ni, okey? Alright. Ini buah apa? Buah tin. Buah tin. Buah tin. Buah tin. Siapa tahu surah apa? Untuk buah tin ni apa nama? Atin. Tin. Buah tin ni wal zaitun. Lagi? Waktu di sini. Waladil amin. Lagi? Dapat asani takuni. Alhamdulillah. Terima kasih adik. Okey. Tengok tu. Hadis riwayat Abu Darda. Jadi sekiranya aku katakan sesungguhnya buah yang turun dari syurga, maka aku kata inilah buahnya, iaitu buah tin. Sesungguhnya buah syurga tiada keraguannya. Betapa hebatnya buah tin ni, sehingga satu surah dalam Al-Quran tu dinamakan surah yang dimaksudkan itu dinamakan dengan nama tin ni, At-Tin ni. Okey, betapa hebatnya surah buah tin ni. So bila kita tahu dia hebat, maknanya kita kenalah makan. Okey, ini adalah makanan sunnah. Dia ada banyak keistimewaannya. Okey. Okey, seterusnya ni yang adik-adik baca tadi. Surah At-Tin dari ayat 1 hingga ayat 4. Mengenai buah tin tadi itulah yang dikatakan dinamakan sebagai buah tin. Okey, ini apa? Susu kambing. Susu kambing. Susu. Okey, ada macam-macam jenis susu. Susu kambing adalah salah satu makanan sunnah. Susu kambing ni dia terbaiklah. Kebaikannya diangkat dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Diceritakan ada satu peristiwa Isra' Mi'raj ni. Jibril tu dia menghidangkan susu dan arak kepada Rasulullah SAW. Apa tu? Arak. Dia menghidangkan susu dan arak. Lepas tu dia suruh pilih. Rasulullah memilih susu. Masa tu Rasulullah memilih susu. Dia berkata segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan engkau kepada fitrah. Seandainya engkau memilih arak, nescaya binasalah umatmu. Itu dari situ kita nampaklah yang susu ni bagus dan Nabi Muhammad SAW pun sendiri pilih susu. Okay? Walaupun dia tak nyatakan pun susu apa yang dihidangkan tu, tapi jelaslah melalui susu tu, susu ni pun memberi banyak khasiat kepada kita. Kita pun baby-baby kena minum susu. Selain daripada susu mak, kita minum susu formula, kita minum susu lembu, kita minum susu kambing. So kat sini dia nyatakan susu kambing tu adalah nutrisi dia adalah lebih baik dan susu kambing ni sebenarnya adalah makanan sunnah. Okey, seterusnya apa ni? Garam. Makanan sunnah lain. Ada yang paling senang nak dapat makanan sunnah ni, ada je kat dapur garam. Tapi janganlah ambil banyak-banyak. Garam masin pula nanti. Ambil sikit-sikit je lah garam ni. Okey. Sebenarnya garam ni adalah amalan pemakanan sunnah. Tapi kalau dia berlebihan, dia akan memudaratkan juga. Okey. Right, seterusnya. Okey, kita baca ni. Nabi Muhammad SAW amat tegas dalam menjaga kesihatan tubuh badan seperti dinyatakan dalam sabda baginda Rasulullah SAW, iaitu sesungguhnya kami mempunyai tanggungjawab untuk menunaikan hak
kamu mempunyai tanggungjawab untuk menunaikan hak terhadap tubuh badan kamu. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya kat sini, awak nampak tak perkataan amat tegas ni? Okey. Allah ciptakan kita, betul tak? Betul. Allah ciptakan kita, Allah bagi badan yang cukup sempurna untuk kita. Kita ada tangan, kita ada kaki, kita sempurna, kita lahir dulu, badan kita sihat. Jadinya tanggungjawab kita ni, bila Allah dah bagi tubuh badan yang sempurna untuk kita, tanggungjawab kita adalah kita menjaga apa yang Allah kurniakan, nikmat yang Allah kurniakan kepada kita ni. Tu maksud dia. Sebab tu kita kena jaga badan kita, kita kena jaga pemakanan kita supaya bila kita kembali kepada Allah nanti, kita pun kembali dalam keadaan sihat lah sebenarnya. Okey, dalam keadaan badan kita cukup sempurna. Jangan makan berlebihan. Okey. Sebab itulah hadis tu diterangkan kepada kita, Nabi Muhammad SAW sendiri yang tegaskan, yang suruh kita ni jaga badan kita dengan baik. Supaya kita selamat dari segi fizikal, dari segi mental, dari segi emosi, supaya badan kita berfungsi dengan baik, supaya kita dapat beribadat dengan Allah. Okey? Okey, habis dah pasal bab untuk amalan sunnah, untuk makanan sunnah. Seterusnya kita akan masuk topik sains sikit. Ini adik-adik mesti lagi suka sebab adik-adik belajar dekat sekolah. Okey. Apa ni? Lidah. Okey. Manusia ni, Lidah. manusia ni dia ada berapa diri adik-adik? 4. Lagi? Ya ke 4? Ya. Empat. Manis, baik, masam. Bukan lidah. Manusia ada berapa diri? Oh. 5. Salah lah, 31. Rasa dengar. Deria. Okey, deria penglihatan, deria Sentuhan. deria sentuhan, deria Tahu. deria Merasa. rasa. So lidah ni lah kita punya deria rasa. Okey? Dekat lidah ni pula ada beberapa bahagian, betul tak? Betul. Ada bahagian dekat depan ni bahagian manis kan? Manis, lepas tu ada masin, lepas tu ada masam, lepas tu ada pahit. Pandai pun adik-adik. Okey? Okey. Setiap bahagian ni dia sensitif dengan rasa manis. Setiap bahagian ni dia lebih sensitif lah. Maknanya kalau adik-adik makan benda yang manis, so bahagian depan ni dia akan lebih sensitif, dia akan lebih terasa. Oh, manis makanan yang adik-adik makan. Sama juga, masin pun sama. Kalau dia masin, kalau dia terkena kat tepi, oh masin. Okey, satu saya nak tanya adik-adik. Kat sini, ada tak deria untuk rasa untuk pedas? Tak ada. Tak ada. Tapi kenapa kita rasa pedas? Kenapa bila kita makan benda pedas, kita rasa pedas? Kita makan cili, kita makan benda tu pedas. Ada. Sebab apa? Sebab benda tu pedas. Pedas tu kan kita ada benda pedas. Okey, pandai. Okey, dekat dalam lidah kita ni, dia tak ada rasa, tak ada pedas bukannya rasa yang lidah kita boleh rasa, bukan. Pedas tu adalah satu rasa, satu sensasi yang muncul apabila zat kimia ni, ada satu zat kimia yang berkapsaicin nama dia. Zat ni terkandung dalam tumbuh-tumbuhan yang menyebabkan rasa pedas. Apa dia tumbuh-tumbuhan tu? Cili. Pokok cili. Cili, lada. Tumbuhan tu ada zat dekat situ, dia ada rasa pedas, zat kimia kat situ yang akan menimbulkan pedas. Sebab tu dah bila kita makan kita rasa pedas. Bukanlah sebab, janganlah nanti adik-adik jawab soalan sains kan. Ada pedas pula kat tengah-tengah ni. Janganlah tambah. Pedas tu tak ada. Dia bukan lidah kita yang berasa. Dia adalah zat daripada tumbuh-tumbuhan sendiri yang menimbulkan rasa pedas untuk diri kita. Ni adik-adik tengok. Okay. Rasa makanan, ni sains. Rasa makanan hanya dapat dikesan apabila makanan tersebut dalam keadaan bentuk cecair. Tu yang kita kena kunyah. Kita kunyah makanan kita supaya makanan kita hancur. Makanan kita jadi bentuk jadi cecair bila dirembeskan dengan air liur. Air liur akan merembeskan dalam mulut kita ni, ada air liur. Kemudian dia akan mencairkan makanan tu. Okey, dia akan melarutkan makanan tu.
Makanan yang larut tu akan merangsang tunas rasa. Tunas rasa yang ada berapa bahagian tadi? 1, 2, 3, 4 bahagian tu dia akan merangsangkan tunas rasa, dia akan mencetuskan impuls. Impuls tu dia akan bergerak, dia akan pergi ke dalam otak melalui sistem saraf. Masa itulah dia akan tafsirkan rasa apa makanan ni. Sebenarnya Allah ni dia dah ciptakan yang terbaik. Memang proses dia adalah awak makan, adik-adik makan, kemudian adik-adik kunyah, kemudian makanan tu akan hancur, kemudian dia akan ada tunas rasa tu akan rasa, hantar impuls tu akan melalui saraf, dia pergi ke otak. Otak akan tafsirkan. Dekat situlah baru otak tafsirkan, oh sedap makanan ni. Okey, dia rasa sedap tu adalah hasil kombinasi semua rasa. 4 rasa tadi, hasil kombinasi itulah menghasilkan rasa sedap yang ditafsirkan oleh otak adik-adik tu. Kita nampak bila kita buat dia dalam gambar ajar, kita nampak sistem tu macam banyak laluan dia. Tapi Allah Maha Kuasa, benda tu dalam beberapa saat je adik-adik makan, tak sedap. Makan, sedap. Cepat je kan dia punya respon tu. Tapi sebenarnya laluan dia tu kompleks sebenarnya untuk otak kita mentafsirkan makanan yang kita makan tu sedap ke tak sedap. Okey, hubungan antara deria bau dan deria rasa. Kalau adik-adik tengok dekat sini. Ini rongga mulut, ini rongga hidung. Okey, so rongga mulut dengan rongga hidung ni dia bersambung. Okey, jadi deria rasa dengan deria bau ni dia saling berkait antara satu sama lain. Sebab itulah kadang-kadang bila adik-adik sesema, kadang-kadang bila kita sesema kan, hidung kita tersumbat dengan apa? Sebab apa kita sesema? Sebab hidung kita tersumbat dengan lendir, ada mukus. Yang menyebabkan hidung kita tersumbat, jadinya kita kurang sel deria bau. Bila kita kurang sel deria bau, kita rasa macam makanan tu macam tak sedap. So kita kuranglah selera makan. Jadinya adik-adik dah tahu macam tu. Lepas ni kalau adik-adik demam, adik-adik sesama tak sihat, kalau mak kata makan ni habiskan. Janganlah adik-adik kata tak selera ataupun rasa macam tak sedap, makanan tak sedap. Sebenarnya bukan makanan tak sedap. Sebab bila kita dah kurang deria bau, kita akan rasa makanan tu kurang sedap. Jadinya bila adik-adik dah tahu macam ni, adik-adik kena makan. Paksa diri untuk makan supaya lepas tu kita nak badan kita sihat kan. Kita makan, kemudian kita nak makan ubat lepas tu. So kita nak jaga badan kita. Kita nak bersyukur mak kita dah buatkan makanan untuk kita. So kita kena makan, abaikan dengan rasa tak sedap tu. Sebenarnya makanan tu sedap. Okey? Kita bersyukur. Bersyukur dengan nikmat sihat, nikmat dapat makan sedap. Okey? Kita kena sentiasa bersyukuri nikmat Allah. Semoga dengan kita rasa bersyukur tu Allah akan menambahkan lagi nikmat ni kepada kita. Tu yang saya cakap tadi. Bila kita sentiasa bersyukur, bila kita tak apalah, tak sedap pun makan je lah untuk tenaga. Sebab ni nak tenaga ni sebab nak beribadah ni. Kalau tak larat, tak makan, nanti susah tak boleh nak bangun solat. Jadi bila kita makan, kita bersyukur, Allah pun akan beri nikmat yang lebih kita. Kita pun akan cepat sihat sebenarnya. Okey? Alright, seterusnya kita dah habis. Bab lidah, deria rasa. Dia dah masuk topik yang terakhir sekali. Sistem pencernaan manusia. Apakah pencernaan? Apa pencernaan tu adik-adik? Tak tahu. Tak tahu? Ini adalah tingkatan 2. Sekolah menengah punya. Sebab ada yang sekolah menengah kan. Sekolah menengah, subjek tingkatan 2. Sistem pencernaan ni adalah proses menghancurkan makanan supaya kecil, jadi kecil supaya zat tu mudah diserap ke dalam sistem peredaran darah. Okey, sistem pencernaan itu maksud dia sistem pencernaan. Sebab itulah apa-apa yang kita makan, makanan sunnah tu dia mudah untuk dicernakan. Bila mudah untuk dicernakan maka badan kita mudahlah untuk menyerap zat-zat tu. Okey, saya ada satu sekejap ya. Saya ada satu video saya nak kongsikan dengan adik-adik. Yahoo. Video. Kenapa tu? Peribahasa yang terkenal berbunyi, Dengar tak? makanan yang berkhasiat akan menjadikan anda lebih sihat. Oleh itu, kita perlu memakan makanan berkhasiat
untuk mengekalkan kesihatan yang baik. Makanan yang kita makan melalui satu proses yang dipanggil pencernaan. Pencernaan adalah proses menguraikan molekul-molekul makanan kepada molekul-molekul lebih kecil yang mudah diserap oleh badan. Ia berlaku di dalam suatu tiub sepanjang 8 meter yang dipanggil salur elementary. Terdapat dua jenis pencernaan, pencernaan fizikal dan pencernaan kimia. Dalam pencernaan fizikal, makanan diuraikan kepada cebisan lebih kecil oleh gigi melalui pengisaran dan pengunyahan. Penggodakan makanan oleh pengecutan otot-otot pada dinding perut juga adalah suatu bentuk pencernaan fizikal. Dalam pencernaan kimia, makanan yang telah dikunyah diuraikan lebih lanjut kepada molekul-molekul larut yang lebih kecil oleh enzim-enzim pencernaan. Enzim-enzim pencernaan bertindak sebagai mangkin dan secara am mempercepatkan tindak balas kimia di dalam badan kita. Contoh-contoh enzim pencernaan ialah amylase yang menguraikan molekul-molekul karbohidrat kepada maltosa, protease yang menguraikan molekul-molekul protein kepada polipeptida, dan lipase yang menguraikan molekul-molekul lemak kepada asid lemak dan gliserol. Okey. Dah habis ke? Dah habis dah. Habis. Sekejap. Belum habis satu lagi. Alah sekali. Sikit lagi. Belum habis. Belum habis. Oh, berdiri now. Ini adalah ni yang tadi awak dah tengok kan video tentang pencernaan. Tengok ni. Ada beberapa bahagian, beberapa peringkat sebenarnya bahagian. Awak tengok, kalau awak tengok gambar rajah kat sini ada masuk mulut kan. Ni makanan ni. Makanan yang awak makan, dia masuk dalam mulut. Masuk dalam mulut, peringkat pertama ni dekat mulut ni. Mulut ni akan hancurkan makanan dengan gigi. Itu yang gigi tu, ada gigi kacip, gigi geraham, gigi apa lagi? Gigi taring. So gigi tu akan menghancur-hancurkan makanan dengan enzim yang terdapat dalam ileum. Ileum ni akan membantu gigi untuk menghancur-hancurkan makanan. So ini adalah pencernaan secara fizikal. Ada berapa jenis pencernaan? Dua kan? Pencernaan secara fizikal dengan pencernaan secara kimia. Dua jenis. So dia dah hancurkan makanan ni, kemudian apa jadi? Dia dah hancur, dia bergerak, dia masuk ke esophagus. So nampak ni, dia masuk ke esophagus tu. Esophagus tu, sebab apa? Dia lalu kat sini, dia nak hantar makanan tu pergi mana? Pergi ke perut. Masuk dalam perut ni berlakulah pencernaan secara kimia. Dia mencernakan makanan tu. Macam-macam macam-macam enzim untuk menguraikan protein, untuk menghasilkan kim dekat dalam perut ni. Kalau awak tengok ni, ni mana perut dekat sini ni. Ni sini dekat dalam perut ni. Okay, kemudian peringkat seterusnya adalah, kalau awak nampak kat sini adalah duodenum. Duodenum ni adalah pencernaan secara kimia. Dia dekat dengan hempedu. Dia mengemulsikan lemak dan menyutrakan kim tu. Kim tu adalah makanan yang separa berpejal. Kemudian lepas daripada perut ni, dia dah sampai duodenum, dia pergi kepada usus kecil. Dia bergerak-gerak makanan kita ni daripada atas sini, dia bergerak-gerak, dia pergi pula ke usus kecil ni. Dekat usus kecil ni, dia mencerna dan menyerap zat-zat makanan ke dalam sistem peredaran darah. Jauh perjalanan kita punya makanan ni. Pergi lepas usus kecil, dia pergi mana? Usus besar. Usus besar. Lepas usus besar ni, dia akan menyerap semula air yang berlebihan dan dia akan membentuk apa dekat sini, kat usus besar ni? Appendix. Membentuk appendix. Membentuk najis. Lepas last sekali dia pergi mana? Awak pergi mana lepas ni? Awak pergi mana? Warna coklat. Debong. Pergi tandas. Awak pergi tandas, awak keluarkan najis tu. Inilah proses
pencernaan yang saya cakap tadi. Sebab itulah untuk nak sampai ke sini proses dia jauh nak sampai ke sini. Jadinya apa yang masuk dalam mulut kita ni, makanan yang masuk dalam mulut kita tu, itu yang kita kena pastikan makanan tu halal, makanan tu sihat, makanan tu berkhasiat, supaya dalam perjalanan dia nak keluar ni, dia lalu kat badan-badan kita ni, vitamin, nutrien semua kita boleh serap untuk badan kita, untuk kesihatan dan kekuatan badan kita. Okey adik-adik? Okey, ini sama. Ini adalah summary, okey, apa yang saya terangkan tadi. Tapi secara basicnya adalah sama. Okey, kesimpulannya kita wasatiyah dalam melakukan sesuatu perkara. Walaupun kita suka satu makanan tu, kita jangan makan berlebih-lebihan. Kita makan sikit-sikit. Kita rasa-rasa sahaja. Okey? Yang kedua adalah berhati-hati dalam memilih makanan. So pilihlah makanan yang halal, makanan yang berkhasiat supaya otak kita sentiasa sihat dan cergas. Sebab nutrien yang diperlukan perlu diserap dalam badan kita. Jika kita makan makanan yang tak sihat, otak kita tak akan dapat berfungsi dengan baik. Kita ni nak hidup sihat, nak hidup cerdas. Sebab tu kita kena makan makanan yang sihat. Yang seterusnya, amalkanlah as-sunnah sebelum, semasa dan ketika makan, dan makan makanan sunnah untuk mendapatkan tubuh yang sihat dan otak yang cergas. Okey? Okey, saya rasa itu sahaja pada hari ini. Okey? Ini je lah yang saya dapat kongsikan. Semoga apa yang saya kongsikan ni, kita sama-sama amalkan. Awak amalkan, saya pun amalkan supaya kehidupan seharian kita ni mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey adik-adik, okey, saya akan, ini adalah link. Ini link kuis. Jangan risau, sekejap lagi saya akan pastekan dekat ruangan chat. Okey, sekarang ni saya serahkan semula kepada puan moderator. Terima kasih. Sama. Sama-sama. Janganlah dulu. Terima kasih cikgu. Jangan dulu jangan lehu. Janganlah dulu. Quiz. Bentar. Yahoo. Dapat. Ada? Yang terima kasih diucapkan kepada Dr. Rusia atas perkongsian yang menarik, sangat berguna pada pagi ini kan. Ini lepas InsyaAllah kita akan lebih dalam memilih makanan kita setiap hari bagi memastikan badan kita sihat. Sihat bukan hanya di luaran tapi juga sihat dalam dalaman kan. Kerana ia sangat mempengaruhi tindak tanduk kita seharian kan. Jadinya kita juga kita sangat digalakkanlah kan, sebagai orang Islam kita digalakkan untuk mengamalkan adab-adab yang telah dikongsikan tadi kan. Adab-adab kita dalam semasa makan, sebelum makan dan selepas makan. Okay. Okay. Jadinya suka untuk saya ingatkan kepada adik-adik untuk mendaftar slot pada hari ini. Untuk mengisi borang kehadiran pada hari ini, dan juga staff-staff yang terlibat juga bolehlah mengisi borang kehadiran untuk staff. Okay. Semua dah nampak ke? Saya dah ada share dekat chat room tu. Semua ada dapat tak borang kehadiran pada hari ini? Ada, dah buat. Dah buat. Good. Sudah buat. Okay, sementara tu saya juga nak ingat kepada adik-adik untuk mendaftar slot sign yang keempat. Kalau dah daftar? Belum daftar lah. Acik belum share lagi dekat room chat tu. Yeah. So slot yang keempat akan dibuat pada 5 Februari dengan topik yang lebih menarik. Okay, kat sini saya akan sharekan slot borang pendaftaran untuk slot keempat Sekejap. Ya, tu dia. Saya dah sharekan dekat dalam chat room tu slot borang pendaftaran untuk slot keempat. Okay, nampak tak? Sekejap.
Okay, so poster ni ada poster untuk slot keempat. Kejap saya share. Nampak tak poster untuk slot keempat? Okay, so slot keempat kita punya tajuk kita yang seterusnya adalah berkaitan dengan siapa saya. Okay, siapa saya? Okay, yang Tak nampak. tak nampak? Nampak. 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 Okay. Siapa saya? Siapa diri kita yang sebenarnya? Okay. Nanti kita akan belajar lebih lanjut lah. So untuk tahu lebih lanjut tu, jangan lupa daftar untuk slot yang keempat ni. Okay, semoga ilmu yang kita perolehi pada hari ini dapat kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Kerana apa? Kerana setiap hari kita akan makan kan? So kita tak pernah miss makan kan? Walaupun kita puasa kita makan juga walaupun sekali ataupun 2 kali kan? Okay, jadinya suka saya ingatkan untuk mengisi borang kehadiran tadi dan saya nak kejap. Saya kena share link. Okay, selain daripada itu, adik-adik dengan ibu-ibu dan bapa-bapa, bolehlah digalakkan untuk share link, share group Telegram sebab dekat dalam tu ada banyaklah information ataupun information yang berguna tentang kita punya slot yang seterusnya. Kejap mana saya nak cari. Okey, sekejap. So saya ada kongsikan juga dekat dalam apa nama tu? Dekat dalam chat room tu link Telegram. So adik-adik boleh share, boleh join link Telegram tu untuk tahu lanjut tentang the next slot ataupun program kita yang seterusnya dan juga untuk tahu siapa pemenang yang akan menerima hadiah. Semua kami akan letaklah dekat dalam grup Telegram tu. Okay? Okay. So sekarang ni sebelum kita tutup majlis, kita tangguhkan majlis kan? Saya ajak adik-adik semua ambil gambar sama-sama sebagai bukti kehadiran kepada hari ini. 1, 2, 3. Okey, sudah. Terima kasih adik-adik. Sama. Okey, so sebelum kita bersedia. Okay, sayonara. Okay, kita tangguhkan jom. Terima kasih cikgu. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Go. Bye.